Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Sekarang tibalah masa Nina nak story mori kisah seram dekat korang. Kali ni Nina nak cerita urban legend daripada Korea Selatan pula. Setiap bangsa dekat dunia ni kan mesti akan ada cerita seram legend, betul tak? Kalau kita as Malay, kita ada hantu toyol, lepas tu Kak Ponti, hantu raya, langsui dan banyak lagi. Kalau Cina Nina tahu ada hantu Cina lah, tapi kalau India Nina tak tahu pula hantu apa. Kalau korang tahu, korang boleh komen kat bawah, okay? So kita dah banyak kali kan dengar cerita-cerita hantu yang ada dekat Malaysia ni kan, dah macam boring dah sebab rupanya sama je kan. Sebab itulah Nina nak cerita lain daripada yang lain pada hari ni. Jadi Nina tak nak panjang-panjang lagi, so without wasting any time, let's get started. Sebut je nama Gumiho ni kan, Nina teringat drama Korea yang bertajuk My Girlfriend is Gumiho. Tapi sebenarnya kalau korang nak tahulah kan, Gumiho ni adalah salah satu kisah folklore di Korea. Gumiho digambarkan seekor musang yang mempunyai 9 ekor dan hidup selama 1000 tahun. Kelebihan Gumiho ni kan, dia boleh bertukar rupa ikut suka hati dia je. Dia nak merupa siapa, suka hati dia. Tapi rupa bentuk yang paling dia suka adalah bertukar merupa menjadi seorang gadis yang sangat cantik dan menggoda. Mana-mana lelaki yang terpandang Gumiho ni kan, confirm akan cair. So, kisah legend pasal Gumiho ni kan bermula dengan sepasang suami isteri yang teringin sangat nak anak perempuan. Diorang ni dah ada 2 orang anak lelaki, tapi diorang teringin lah at least dapatlah seorang anak perempuan pun macam dah okey. Setiap hari ni diorang akan berdoa supaya diorang dapat seorang anak perempuan. Dan diorang tak kisahlah kalau anak perempuan yang diorang dapat tu walaupun seekor musang. Tapi kan tak lama lepas tu, seekor demi seekor haiwan ternakan diorang ni pun mati tanpa sebab. So diorang anak lelaki diorang ni pun pergilah check kan, nak tahu apa puncanya. Dan diorang beritahu punca kejadian ni terjadi daripada adik perempuan dorang. Tapi mak ayah dorang marah lah kan, korang ni merepek apa kan, korang bukannya ada adik perempuan pun. Lepas tu dorang pun tunjuklah dekat seorang budak perempuan yang ada dekat depan pintu rumah dorang. So mak ayah dia pun terfikir pada masa tu doa-doa dorang sebelum ni dah pun dimakbulkan. Sampailah satu hari si abang yang sulung ni terbangun sebab dia dengar bunyi bising sangat dekat dalam rumah dia. Bila abang dia bangun je kan, dia dah ternampak adik perempuan dia tadi ni kan dah makan seluruh keluarga dia. Jadi adik dia telah makan manusia hinggalah menyebabkan dia telah bertukar menjadi manusia sebenar. Okey, cerita pasal Gumiho ni mungkin tak berapa seram bagi korang kan, sebab dia macam folklore, nampak macam dongeng sikit kan. Tapi jangan risau, Nina ada beberapa story yang Nina rasa korang akan rasa meremang. Okey, kita akan teruskan kepada cerita yang kedua. Jeonyo Guishin ataupun nama dia adalah Virgin Ghost ataupun hantu dara, dan hantu ni dikatakan akan memakai pakaian yang dikenali sebagai hanbok putih dan rambut diorang ni yang kusut dan terurai panjang. Hantu ni wujud dikatakan semasa dia hidup dulu kan, dia tak dapat jalankan tanggungjawab confession dia dekat parents ataupun dekat bakal suami dia. So diorang ni telah meninggal semasa diorang masih lagi muda, masih lagi anak dara dan belum lagi kahwin. Bila diorang dah mati, lepas tu jadi hantu pula kan, diorang ni merupakan hantu yang jahat dan penuh dengan dendam. Sebabnya dikatakan diorang tak boleh nak balik ke alam sana tau, sebab misi diorang dekat dunia ni belum lagi settle. Dikatakan juga hantu ni sangatlah benci dengan orang yang baru kahwin. Dipercayai bila roh diorang ni dah tak tenang, duk tergantung dekat dunia ni kan, diorang ni akan mengganggu saudara mara diorang dan juga kawan-kawan. Hantu ni dia akan cari orang yang hijab terbuka kan, lepas tu dia akan melekat dekat orang tadi sampailah orang tadi tu tolong dia selesaikan misi dia yang belum terlunas tu. Dekat Korea ramai yang percaya tentang kewujudan hantu ni tau. Biasanya diorang akan pergi jumpa bomoh lah untuk menghalau hantu ni daripada mengganggu family diorang. Salah satu cara untuk menghalau hantu tadi adalah dengan melakukan upacara halau hantu ataupun mengadakan perkahwinan rohani untuk hantu dara dan juga hantu bujang. Nina teringatlah ada satu drama Korea ni, Nina tak ingat apa tajuk dia, tapi pasal perempuan ni yang boleh nampak hantu. Lepas tu dia punya hero ni pula, bila dia sentuh je hero dia tu, hantu tu akan hilang macam tu. Nanti Nina letak thumbnail dekat sini, Nina tak ingat, tapi itu adalah salah satu favourite K-drama Nina jugalah. So dalam episod cerita tadi tu kan, dia ada satu episod yang melakukan perkahwinan rohani tau. Mungkin disebabkan Guishin tadi kot, sebab itulah ada upacara perkahwinan rohani tadi. Menarik. Okay, next story. Cuba korang tengok gambar hantu ni. Seram kan? Muka dia langsung tak ada. Berdasarkan rupa dia yang kosong ni kan, orang Korea telah menggelar dia sebagai hantu telur. Sebab muka dia lincin, lepas tu plain macam sebiji telur. Walaupun muka dia kosong macam tu kan, tapi dia masih ada rupa bentuk macam manusia. Kadang-kadang hantu ni kan dia agak bongkok tau, seolah-olah dia macam bawa sesuatu yang berat dekat belakang badan dia. Kalau korang nak tahu, kebiasaannya orang akan jumpa hantu ni dekat hutan. Dalam legenda diorang kan, sesiapa yang terjumpa dengan hantu ni, diorang ni tak akan selamat, diorang mesti akan mati. Diorang akan mengintai orang yang berjalan kaki pada waktu malam tanpa orang tu sedar. Dan dikatakan hantu ni boleh berasal daripada sesiapa je. Kalau macam hantu dara tadi kan, dia akan jadi hantu tu bila
bila dia tak kahwin lagi. Dia perempuan, dia tak kahwin, lepas tu dia mati, dia akan jadi hantu tadi kan. Tapi hantu yang ni pula, dia boleh datang daripada sesiapa je. So dikatakan hantu ni kan, diorang ni tak ada anak tau, untuk melakukan upacara kematian ataupun upacara mengingati diorang. Maksudnya diorang ni tak ada keturunan yang nak mendoakan diorang. Sebab itulah hantu ni dia berkeliaran sana sini, sebabnya roh dia tak tenang. Tapi ada juga yang kata yang hantu telur ni kan, dia boleh merupa sesiapa saja yang dia suka. Dan dia juga dianggap sebagai hantu yang ganas dan sangatlah menakutkan. Tapi tujuan dia muncul dengan muka yang tak ada tu kan, dan kenapa dia kacau manusia memang tak tahu sebab apa. Memang tak ada tujuan yang jelas. Seram kalau jumpa hantu yang tak ada muka ni. Okay, next. So, cerita yang ni pula tentang hantu air yang berasal daripada orang yang dah mati lemas secara tak sengaja. So, dikatakan hantu ni kan, dia tak tahu sebenarnya dia dah pun mati. Kalau diorang nampak orang tu berenang dekat tasik ke, dekat laut, dekat sungai, dia akan kejar orang tadi. Sebabnya dia nak minta tolong. Hantu air Korea ni juga digambarkan sebagai seorang yang berambut panjang dan mempunyai tangan yang boleh menjulur untuk tangkap mangsa dia. So, pesanan yang diorang selalu ingat adalah jangan mendekati mayat yang terapung di dalam air secara menekak. Maksudnya mayat itu berdiri dalam air dan nampak kepala je. Sebab biasanya kalau orang mati lemas dalam air kan, dia mesti akan terapung satu badan kan. So diorang pesan kalau kau nak mandi dekat tasik, laut ataupun sungai, hati-hati dengan benda ni. Atau jangan mendekati sesuatu yang menyerupai rumpat. Sebab tu kemungkinan adalah rambut hantu air tu. Kalau sesiapa yang tertipu lepas tu pergi mendekati hantu air tu, hantu air ni akan tangkap diorang ni masuk dalam pusaran sampailah mangsa tadi ni mati. So ada ceritalah kan pengalaman daripada orang yang kena lemas ni kan. Orang tanyalah kan, macam mana kau boleh lemas dalam air kan. So diorang ni berkatalah sebelum diorang ni lemas, diorang rasa macam ada sesuatu yang tarik kaki diorang untuk masuk ke dalam dasar. Dan orang Korea percaya itu adalah hantu air yang tarik kaki diorang. Maybe hantu air ni sunyi kot kan, tinggal dekat dasar seorang-seorang. Dan maybe juga dia perlukan kawan baru dia untuk teman dia dekat dasar air. Hantu Cuk Sin ni digambarkan sebagai hantu yang menakutkan dan ganas dan tinggal di bilik air. Jadi kalau korang nak masuk bilik air lepas ni, korang ingatlah cerita seram ni. Hantu Cuk Sin ni digambarkan sebagai hantu perempuan yang berambut panjang dan duduk diam di dalam kegelapan. Tapi kan hantu ni jenis yang emo sikit tau. Sebabnya dia ni sikit-sikit nak marah, memang tak boleh nak buat bincang. So orang Korea ni kan, kalau diorang nak masuk ke dalam bilik air, diorang akan berdiam sebanyak 3 kali. Benda ni diorang buat supaya hantu yang ada dekat dalam bilik air diorang ni kan dapat menyembunyikan diri. Kalau diorang tak berdeham macam tu kan, hantu ni akan marah dan orang tadi yang masuk ke dalam bilik air tu akan dapat masalah. Biasanya Cuk Sin ni dia akan bertenggek dekat shilling dan dia akan lilit leher mangsa dia dengan menggunakan rambut dia yang panjang tu. So kalau orang tadi tu dah kena cekik dengan rambut dia, orang tu akan mendapat penyakit misteri. Jumpa doktor tak sembuh, jumpa bomoh pun tak sembuh juga. Dikatakan juga hantu ni sangatlah benci dengan budak-budak dan dia akan berkuasa pada tarikh yang berakhir dengan nombor 6. So kalau apa-apa kemalangan yang terjadi dekat dalam rumah ataupun dekat luar rumah, diorang akan buat upacara sikit. Sebab diorang percaya kemalangan tadi tu terjadi ataupun berpunca daripada hantu Cuk Sin yang menghuni di bilik air diorang. Hantu ni bertenggek dekat shilling. Seram. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina tentang hantu urban legend Korea Selatan. Ush, agak menyeramkan. Yang last tu menyeramkan sebab bertenggek dalam bilik air. Dalam bilik air ni kita selalu masuk kan. Tapi kalau dalam Islam, bilik air ni memang tempat kesukaan syaitan, kesukaan jin semua tu. Sebab dia suka tempat-tempat yang basah, kotor, lembab macam tu. Jadi bila dia baca cerita ni kan macam ada related pula kan. Tapi tak adalah sampai hantu tu nak muncul dekat toilet dengan rambut panjang gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba muncul, korang tahu korang kena buat apa kan. Lari. Alright guys, kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga. Dan korang boleh follow Nina juga di Instagram dan juga TikTok. Dan kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum dan selamat berpuasa.